melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bertemu kita semua pada hari ini di dalam program Borak Santai dan ingin mengupaskan tajuk yang sangat hangat diperkatakan pada masa kini, iaitu penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak dan remaja semakin meningkat berikutan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun sangat dikenali sebagai PKP. Pertama sekali, saya ingin memulakan bicara ini dengan pendahuluan daripada saya terlebih dahulu. Penggunaan gadget atau biasa disebut sebagai gadget pada masa kini bukan sahaja menjadi satu keperluan, malah penggunaannya semakin meluas, tidak sekadar kepada golongan dewasa, malah kepada golongan kanak-kanak. Walau bagaimanapun, pada awalnya penciptaan gadget adalah untuk memudahkan urusan komunikasi dan penyebaran maklumat. Namun, pada masa kini, peranannya merangkumi pelbagai aspek kehidupan seiring dengan perkembangan capaian internet dan penciptaan aplikasi gadget. Tambahan pula, kepelbagaian fungsi gadget ini telah memberi kemudahan yang besar kepada manusia, terutama sepanjang melalui Perintah Kawalan Pergerakan yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang berlaku di seluruh dunia. Semasa PKP, berlaku peningkatan penggunaan gadget bukan sahaja kepada golongan dewasa, malah melibatkan golongan kanak-kanak. Hal ini berikutan aktiviti pembelajaran dilaksanakan di dalam talian disebabkan oleh penutupan sekolah. Pihak sekolah mengambil inisiatif untuk menyediakan aktiviti pembelajaran sama ada secara atas talian iaitu online ataupun luar talian offline. Rentetan itu, gadget menjadi satu keperluan kepada kanak-kanak sebagai alat pembelajaran dan ini memberi ruang kepada mereka untuk menerokai pelbagai aplikasi dan layanan internet. Selepas itu, dipersilakan Cik Fazina untuk mengulaskan tentang faktor penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak dan remaja semasa PKP. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fazina binti Muhammad Nizam. Untuk hari ini, saya akan membincangkan tentang faktor penggunaan gadget yang berlebihan bagi kanak-kanak. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Najiha kerana menjemput saya untuk menjadi panel pada hari ini. Okey, untuk hari ini, saya akan membincangkan tentang faktor penggunaan gadget yang melampau ketika musim PKP, iaitu yang pertama adalah ibu bapa yang berkerjaya, iaitu ibu bapa yang sibuk bekerja yang menyebabkan anak-anak kurang diberi perhatian dan masa yang terluang digunakan untuk bermain gadget sahaja kerana waktu PKP mereka tidak boleh untuk keluar bersiasil di luar rumah. Selain itu, mereka kurang bersosial. Apabila kanak-kanak tidak dapat keluar dari rumah, mereka hanya bergantung kepada gadget untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan. Bergantung pada gadget ini adalah satu punca dan sukar untuk dipisahkan kerana mereka sudah terlibat dengan dunia elektronik. Sebagai ibu bapa haruslah menjauhkan mereka daripada dunia gadget ataupun dunia elektronik kerana gadget ini membawa kesan yang buruk kepada mental kanak-kanak. Faktor yang ketiga adalah kurang tidur, iaitu kanak-kanak yang ketagihan gadget akan kehilangan rehat yang mencukupi kerana ada setengah ibu bapa yang menggunakan gadget sebagai salah satu alat untuk menidurkan anak mereka dengan membuka video dan memberikan mereka untuk bermain game. Faktor seterusnya adalah larangan keluar rumah, iaitu disebabkan PKP, kanak-kanak banyak menghabiskan masa di rumah kerana mereka tidak boleh ke sekolah, tidak boleh bermain di luar dan tidak boleh keluar bersiasil di luar rumah. Oleh itu, ibu bapa menganggap gadget merupakan salah satu cara untuk menjamin keselamatan anak mereka untuk tidak keluar daripada rumah. So, disebabkan keadaan ini, kanak-kanak akan mudah terdedah dan tidak dapat dipisahkan dengan gadget. Akhir sekali adalah didikan daripada ibu bapa di usia muda, di usia bayi. Okey, gadget ini ibu bapa dah ajar daripada kecil untuk dijadikan sebagai ubat penenang, iaitu cara mereka menangani anak yang menangis ataupun mengamuk. Ini disebabkan dari kecil mereka menggunakan cara ini untuk menenangkan anak mereka dengan membuka video YouTube dan menganggap itu langkah yang terbaik. Tetapi langkah ini adalah salah satu faktor yang menjadi salah satu punca di mana kanak-kanak dan remaja hanya melekat di gadget dan tidak mahu bersosial dengan orang lain.
dan menyebabkan berlakunya penggunaan gadget yang melampau di kalangan kanak-kanak ketika musim PKP. Terima kasih. Seterusnya, dipersilakan panel seterusnya iaitu Cik Husna untuk menyatakan hujahnya tentang kesan penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Dipersilakan. Okey, terima kasih Cik Najihah. Sekarang saya akan menyampaikan tentang kesan penggunaan gadget yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak dan remaja berikutan pelaksanaan kawalan pergerakan iaitu PKP. Okey, sepanjang pelaksanaan kawalan pergerakan PKP, penggunaan gadget yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak dan remaja semakin meningkat sekarang. Memandangkan sepanjang tempoh PKP, pastinya masa perlu diisi dengan aktiviti yang berfaedah. Di zaman teknologi tinggi, sudah pasti anak-anak akan lebih arif dengan penggunaan gadget. Selain itu, tugasan yang diberikan oleh guru sekolah juga kebanyakannya dibuat melalui Google Classroom, Kahoot dan aplikasi belajar secara maya. Tidak kurang juga, untuk kanak-kanak, gadget digunakan untuk bermain permainan atas talian dan menonton video. Banyak kesan yang berlaku disebabkan aktiviti ini. Salah satunya ialah boleh memberikan kesan kepada kesihatan mata mereka. Terdapat dua kesan kepada kesihatan mata, iaitu kesan jangka pendek dan kesan jangka panjang. Kesan jangka pendek ialah digital eye strain, di mana mereka akan merasa tidak selesa, mata kering dan kesat, pedih berair, penglihatan kabur dan pening. Selain itu juga, setengah kanak-kanak akan mengelitkan mata tanpa mereka sedari untuk menghilangkan rasa tidak selesa tersebut. Kanak-kanak juga akan menjadi agresif jika ibu bapa melarang mereka untuk bermain. Manakala kesan jangka panjang pula ialah rabun jauh. Ini terjadi kerana sepanjang tempoh PKP, ibu bapa, kanak-kanak dan remaja dihendaki berada di dalam rumah. Disebabkan ini, penggunaan gadget telah digunakan dalam tempoh masa yang lama berbanding hari biasa dan kita akan berada di dalam rumah untuk jangka waktu yang lama dan akan kurang perendahan kepada cahaya matahari. Oleh itu, ianya akan mengurangkan paras hormon dopamin di dalam saraf retina dan menyebabkan bola mata membesar dengan tidak terkawal dan seterusnya akan menyebabkan rabun jauh terjadi. Ini kerana cahaya biru pada skrin gadget menghasilkan gelombang biru yang bergelombang rendah tetapi bertenaga tinggi. Cahaya biru ini mampu menembusi kornea mata, kanta mata sehingga ke bahagian saraf retina mata. Sekiranya seseorang terdedah terhadap cahaya biru pada skrin gadget secara berterusan dan berpanjangan, ia akan memberikan kesan jangka panjang yang boleh merosakkan sel saraf mata dan meningkatkan risiko untuk mendapat penyakit degenerasi makular. Itu sahaja untuk saya. Sekian, terima kasih. Akhir sekali dijemput panel terakhir iaitu Cik Syazana untuk menyatakan cadangan dan kesimpulan untuk keseluruhan tajuk ini. Dipersilakan. Pendapat saya, isu penggunaan gadget ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu pendapat yang boleh diambil dari segi positif dan juga negatif. Yang kita sedia maklum, impak dari segi negatif ini adalah sesuatu yang buruk di mana apabila kanak-kanak dan remaja menggunakan gadget berlebihan akan mengakibatkan risiko rabun. Apabila seseorang melihat gadget tanpa henti melebihi had yang dibenarkan, maka seseorang itu akan mudah mendapat rabun. Sama ada rabun jauh ataupun rabun dekat. Dan juga apabila mereka melihat gadget di dalam gelap, risiko untuk mendapat rabun itu agak tinggi. Dan yang kedua, akan menyebabkan hilang pendengaran apabila seseorang itu memakai earphone terlalu lama dan memasang volume yang tinggi semasa memakai earphone. Dan yang ketiga, dapat risiko kanser otak. Berdasarkan penelitian Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, remaja kini mudah diserang kanser otak disebabkan oleh penggunaan gadget. Apabila remaja ataupun kanak-kanak yang menggunakan gadget secara berlebihan akan menjadi risiko yang tinggi untuk mendapat kanser otak. Dari segi positif pula yang boleh kita lihat di mana penggunaan gadget ini sangat penting untuk kita berkomunikasi seperti memudahkan urusan harian kita untuk menghubungi orang ketika kecemasan. Yang kedua, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang perkembangan semasa. Apabila kita menggunakan gadget dengan betul,
kita akan mengetahui info semasa sama ada di dalam ataupun luar negara. Dan juga mudah untuk kita mencari info di laman sesawang, memperluaskan hubungan persahabatan sesama kaum. Okey, dari segi cadangan pula, untuk mengatasi isu penggunaan gadget ialah ibu bapa perlu mengawasi anak-anak dan menghadkan penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak yang berumur bawah 18 tahun. Sentiasa mengisi masa yang terluang dengan melakukan aktiviti yang berfaedah dan sentiasa pantau aktiviti anak-anak. Yang kedua, pentingnya melakukan ceramah ataupun motivasi tentang kesan buruk dan kesan baik kepada kanak-kanak dan remaja bawah umur 18 tahun. Dan akhir sekali, pengajaran yang terdapat di dalam isu penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak dan remaja ialah menggunakan gadget untuk perkara-perkara yang berfaedah supaya kita tidak alpa dan lalai dengan keadaan sekeliling. Sentiasa mengambil berat tentang bahayanya penggunaan gadget yang berlebihan dalam tempoh yang lama dalam kehidupan seharian. Dan akhir sekali, kita mestilah mengambil iktibar yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak dan remaja yang telah rabun akibat terlalu lama menggunakan gadget. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Baiklah, maka berakhirlah program Borak Santai kita pada hari ini bersama kami berempat. Diharap agar penonton dapatlah sedikit sebanyak maklumat yang telah dikongsi dan dibincangkan oleh kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.